Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera to all the students. Okay, kita jumpa lagi untuk sambungan parametric equations. Okay, jadi para pelajar boleh rujuk pada modul. Okay, kita lihat example 5. A curve is given by the parametric equations x sama dengan 2t tolak 1 per t. Okay, yang example 5 itu. Okay. Example 5. Okay, dia ada persamaan berparameternya diberi sebagai x. So x sama dengan 2. Okay, t tolak 1 per t. T tolak 1 per t. And then kita ada satu lagi ialah y sama dengan 2t tambah 1 per t. Okay, t tambah 1 per t. Okay. So should be bila kita lihat bentuk parametric equation ini, kalau ada t tambah 1 per t, t tolak 1 per t, so kita dah boleh agak bahawa dia adalah satu hyperbola. Okay. Jadi kita ada persamaan 1 dan juga persamaan 2 di sini. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita akan jadikan t itu sebagai tajuk. Ingat cikgu buat sebelum ini. Kita jadikan t itu sebagai tajuk. Okay. Yang ini pun sama jugalah. T tambah 1 per t ni, so samalah dengan y over 2. Okay. Selepas itu kita akan squaring both parts lah, both sides. Okay, yang sebelah sini kita kuasa 2kan, sebab kita nak mewujudkan nilai x kuasa 2 di sana lah. Okay, jadi kita kuasa 2kan. So yang ini kita akan dapat t squared. Okay, kemudian tolak 2 kan, 2 darab t, darab dengan 1 per t, hapus. Okay, kemudian tambah 1 per t squared. Okay, so kat sini saya dapat x kuasa 2 per 4. Okay, so ini kita ambil sebagai persamaan 3 lah. Lepas tu saya squaring pula yang sebelah sini. Okay, jadi hasilnya adalah t kuasa 2 tambah 2. Okay, tambah 1 per t squared. So this one samalah dengan y kuasa 2 per 4. Okay, jadi ini adalah persamaan yang keempat. Okay, kemudian the idea is kita cuba nak menghapuskan t daripada persamaan ini. Kita nak eliminate the parameter. So kita boleh ambil persamaan persamaan 4 tolak persamaan 3 lah. Sebab kat sini nanti 2 tolak 2 dia jadi positif. So cikgu ambil 4 tolak 3, jadi t squared tolak t squared habis. 2 tolak 2 jadi tambah, so ini jadi 4. So sama dengan yang ini 1 per t squared tolak yang ini pun habis. Jadi yang ini yang bawah tolak yang atas. Dia adalah y kuasa 2 per 4. Kemudian tolak dengan x kuasa 2 per 4. Okay. So dekat sini kita akan dapat yang dekat bawah ni dia per 16, ataupun kita boleh bahagi 4 lah. Dekat sebelah sini kita bahagi 4 kan. Okay, dekat sini pun kita bahagi dengan 4. Maksudnya darab dengan 1 per 4 lah setiap satu. Okay. Ataupun kita samakan pembawah dan kita boleh cross multiply lah. Okay, jadi maksudnya saya akan dapat dekat situ dia akan jadi y kuasa 2 tolak dengan x kuasa 2 per 16. Okay. Yang inilah hasilnya. Ataupun kalau kita nak lihat kepada standard form dia, kita boleh bahagikan dengan 16. So sini bahagi 16. So setiap satu bahagian ini cikgu bahagikan dengan 16. Okay. X kuasa 2 per 16. So this one equal 1. So this is the standard form of the hyperbola. Okay. Jadi dalam case di sini nilai A dengan B dia adalah sama. Okay, ataupun perkali bagi x squared ni sama dengan perkali bagi y squared. Okay. Okay, sekejap kita tahu dia adalah satu this one is a vertical hyperbola. Okay, vertical hyperbola yang mana dia punya vertices itu kita akan ambil yang inilah plus minus a nya. So kita akan ada vertices. Okay, verticesnya adalah kosong sebabkan dia satu vertikal, jadi kita akan ada kosong plus minus 4 lah. Okay. Dan apa yang penting lagi, the asymptotes. Asymptotesnya kita akan ambil asymptotes. Okay, asymptotes kita akan ada y sama dengan plus minus. Dalam case ini dia adalah a over b kan. So since a sama dengan b, so kita akan dapat plus minus x.
Okay. Jadi maksudnya kita boleh melakarkan persamaan ataupun locusnya. Okay. Jadi maksudnya saya akan ada something like this lah. Okay. Macam ni. Kemudian saya ada asymptote. Okay, asymptote iaitu pada garisan y sama dengan x. The other one adalah yang di sini. Okay, so yang ini adalah y sama dengan negative x. Right? Saya ada satu vertical hyperbola. Vertical hyperbola begini. Okay. Kemudian satu lagi akan ada di bawah. Alright. Okay, so dekat sini dia adalah nilai 0,4. Okay, manakala di sini adalah kosong negatif 4. Iaitu plus minus A lah. Kosong plus minus A. Alright. Okay. Jadi dalam kes ini sebenarnya kita akan dapat sebabkan nilai kecerunan persamaan ini adalah 1 dan satu lagi ialah negatif 1. Jadi sebenarnya dua asymptote ini akan perpendicular to each other. So dalam kes ini kalau katakan nilai A sama dengan B, so kita akan dapat sejenis rectangular hyperbola. So dalam kes ini juga dia akan jadi satu rectangular hyperbola lah. So kita bukannya setakat yang begini saja, jenis yang macam ini pun adalah rectangular hyperbola. Sebab ini macam dia punya asymptote lah, yang bersudut tegak ini. So kes yang begini pun since dia punya asymptote itu akan perpendicular to each other, so dia akan jadi satu rectangular hyperbola lah. So determine the vertices and the equation of the asymptotes. Kita dah masukkan vertices and equation of asymptotes and then sketch the hyperbola. So ini sajalah sketching yang pentingnya. Okay. Then kita tengok, kita pergi pula kepada example 6. Example 6. Look at example 6. The line whose parametric equations are x sama dengan t tolak 2. Dalam contoh 6 ni kita ada x-nya sama dengan t tolak 2. Kemudian kita akan ada y sama dengan 2t tambah 1. Y sama dengan 2t tambah 1. So this is the parametric equation meets the curve. Dia kata meets the curve at xy sama dengan 12. Jadi persamaan berparameter ini sebenarnya dia mewakili satu equation ataupun satu curve. Satu bentuk tu kita tak tahulah apa dia punya bentuknya ataupun dia punya Cartesian equation yang diwakili oleh parametric equation yang ini. Tapi curve yang ini dia akan bersilang pada curve xy sama dengan 12 at points P and Q. So dia akan bersilang pada dua tempat iaitu P dan Q. Find the coordinates of P and Q. So dalam kes ini kita akan ada seolah-olah kedua-dua ini adalah persamaan 1 dan yang satu lagi ini adalah persamaan 2. So seperti biasa bila ada intersection point sahaja kita akan masukkan persamaan 1 dalam persamaan 2. Simple as that. So saya terus masukkan persamaan 1 ini dalam persamaan 2, gantikan tempat x dengan t tolak 2 dan tempat y pula dengan 2t tambah 1 dan terus samakan dengan 12 lah. So selepas saya kembangkan di situ, saya akan dapat dekat sini ialah 2t kuasa 2 tolak 3t. Kemudian tolak 14 equal 0. Kita jadikan sebelah sini kosong so that we can factorize. So bila factorize kita dapat yang inilah. Kemudian t tambah 2 sama dengan kosong. Jadi saya akan dapat nilai t tu samalah dengan 7/2 or t equals minus 2. Jadi kita akan subkan nilai kedua-dua nilai t ini dalam persamaan 1. Untuk kita dapatkan nilai koordinatnya iaitu x dengan y. Sebab yang ini pun memberikan nilai koordinat x, yang ini memberikan nilai koordinat y, because we have already we know already the values for t. Jadi saya terus masukkan bila t saya sama dengan 7/2. Saya masuk dekat dalam persamaan 1, jadi x sama dengan 7/2 tolak 2. So saya dapat dekat situ dia adalah 3/2. Kemudian saya masukkan pula dalam y. Y saya tu akan sama dengan 2 darab dengan 7/2. Cancel. Kemudian tambah 1.
So saya dapat dekat sini nilainya adalah 8. Y saya sama dengan 8. So saya dapat satu koordinat lah, set of point, satu koordinat yang mempunyai nilai X-nya 3/2 dan Y-nya adalah sama dengan 8. Okay, so yang ini adalah satu titik persilangan. Okay, katalah yang itu adalah P. Okay, and then the other one yang kita nak cari, katalah ini titik P. Kemudian kita akan menggunakan nilai T yang satu lagi lah, iaitu T sama dengan -2. Okay, saya masukkan lagi dalam persamaan 1. So X sama dengan -2 tolak 2. So saya dapat sini -4. Dan Y pula adalah 2 darab -2 tambah 1. So dekat sini adalah -3. So the other point which is Q adalah -4, -3. So kita akan dapat two intersection points lah of this parametric curve dengan satu curve XY sama dengan 12. Okay? Jadi titiknya adalah 3/28 dan -4, -3. Okay? Macam tu je lah, kita masukkan nilai untuk dapatkan coordinates of point of intersection. Okey. Kemudian dalam soalan seterusnya itu kita ada example 7. Example 7, kamu boleh baca dahulu example 7 itu. Tentang apa tu ya? P, CP, C over P and Q, CQ, C over Q are 2 points on the curve XY sama dengan C squared. So XY sama dengan C squared itu dia adalah satu rectangular hyperbola. Okay, yang mana dia punya asymptotes itu adalah paksi X dan paksi Y jugalah. Okay, asymptotnya adalah paksi X dan juga paksi Y. Okay, dia kata ada dua titik lah yang terletak di atas rectangular hyperbola XY sama dengan 12. Okay? Mana soalannya? Minta maaf. XY sama dengan C squared. Itu tadi soalan tadi kan. Okay, find the equation of PQ. And then, okay, kita lakarkan sedikit dan kita buat illustration sedikit tentang 2 points on the curve. Okay? Jadi sekarang saya ada rectangular hyperbolanya beginilah. Kalau XY sama dengan C squared itu dia jenis yang Y sama dengan 1/X tu lah. So yang ini adalah XY sama dengan C kuasa 2, rectangular hyperbola dekat sini bersudut tegak. Kemudian kita akan ada dua titik yang terletak di atas rectangular hyperbola itulah. Dia terletak di atas rectangular hyperbola. Okay. Apa titiknya? Satu ialah titik P. Okay, katalah titik P saya berada di sini. So P ni given by CP, C over P. Yang ini memang parametric equation lah untuk satu rectangular hyperbola. Boleh rujuk semula dalam nota tu, tengok dalam jadual tu kita ada CT, C over T kan, yang itu. But dalam case ini kita andaikan P tu sebagai satu parameter dan sebab apa kita guna PQ tu, kita nak membezakan nilai-nilai T. Nilai-nilai T yang berbeza lah. Maksudnya ada T sama dengan P, T sama dengan Q, T sama dengan R untuk menunjukkan titik-titik yang berbeza. Okay, kemudian saya ada katalah dekat sini saya ada satu lagi titik R. Okay, given by CR. Kemudian kat sini adalah C over R. Okay, kemudian okay, itu cerita yang mula-mula lah. 2 points on the curve. Okay, find the equation of PQ. Oh, wait. Sorry. Oh, dia nak Q, minta maaf subtends a right angle at point R. Oh, subtends a right angle at point R. So should be kita punya Q dekat sini lah. Okay, nanti sekejap. Oh, dia tak ada bahasa katalah Q saya berada di sini. Sekejap yang ini nanti dulu. Sebab tadi cikgu baca soalan tak habis lagi. Yang ini biar dulu. Okey, kita ada dua titik lah. Katakan P dan juga Q lah. Okay, P dengan juga Q. So ini adalah chord PQ-nya. So yang ini is given by CQ dan C over Q. Okay. Okay. So
So P dan Q adalah dua titik yang terletak di atas curve. Find the equation of PQ. Okey, nanti kita akan cari equation of PQ. The chord PQ subtends a right angle at point R on the curve. Dia akan subtends tu dia akan mewujudkan satu sudut tegak pada titik R. Satu sudut tegak. That's why saya letak dekat sini sebagai R lah. Okay, so sini adalah CR. C over R sebab dia pun terletak di atas hyperbola itu. Jadi bila kita sambungkan dia nanti, bila saya sambungkan, dekat sini saya sambungkan juga. So dekat sini dia akan subtend satu right angle lah pada titik R. Itu maksudnya lah. Jadi kedudukan PQ ni pun kena betul lah. PQR supaya dia menghasilkan satu sudut tegak di sana. Okay. Prove that the normal at R is parallel to PQ. Okay. The normal at R. Apa yang dimaksudkan dengan the normal at R ni? Kalau kita ada garis normal pada titik R, okay, first kita akan ada satu tangent line pada R lah. Tangent line ini adalah satu garisan yang menyentuh pada titik R, menyentuh satu titik. So this is the tangent line. So dia punya normal pada R adalah satu garisan yang akan perpendicular to this tangent line. So itu adalah satu normal pada R. Maksudnya kalau saya lukiskan balik, katalah ini titik R kamu. Okay, jadi in order to find the normal, so ini adalah tangent, ini adalah tangent line. Okay, kemudian normal ni adalah garisan yang bersudut tegak dengan tangent line. So this is the normal line. Okay. Jadi maksudnya dalam kes ini garis putus-putus warna biru ni adalah normal line dan kita nak tunjukkan bahawa dia ni nanti akan selari pula dengan PQ. Okay. Jadi panjanglah prosesnya dekat situ. Okay. Sekarang kita cuba dulu cari equation of PQ first lah. Okay. Equation untuk PQ. Okay. Sekejap. Equation of PQ. Here's my marker pen. Kita tengok Okay, in order to find equation of PQ, kita kena ada kecerunan garis PQ. Okay, kecerunan garis PQ. So inilah dua titik ni tadi PQ. So katalah saya nak mencari gradient of PQ. So saya gunakan yang ini tolak yang inilah. Ambil Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1 lah. Okay, so C over Q tolak dengan C over P. Okay, kemudian dekat bawah ni kita akan ada CQ tolak dengan CP. Okay, kemudian yang ke atas ni kalau saya samakan pembawah, okay, jadi maksudnya yang ke atas tu saya jadikan kat bawah ni ada PQ. So ini bagi ini dapat CP lah. Okay, kemudian tolak yang ini bagi ini tolak CQ. Kemudian masih ada kat bawah ni. So saya darab dengan 1 per CQ tolak dengan CP. Okay. Kemudian yang dekat atas ni saya boleh tulis dia sebagai negatif CQ tolak CP. Okay, nilainya masih samalah. Okay. Sebab saya nak ringkaskan lagi. Kemudian sini darab dengan 1 per CQ tolak CP. Okay, jadi yang ini kita boleh cross lah, cancel. Jadi hasilnya adalah negatif 1 per PQ. So ini adalah kecerunan garis PQ. Jadi untuk mendapatkan persamaan garis PQ, kita boleh ambil mana-mana titik lah. Sama ada kamu nak ambil titik P ataupun titik Q. Jadi equation of PQ dia akan jadi Y tolak dengan, katalah cikgu ambil yang titik Q ini. So ini samalah dengan negatif 1 per PQ. Okay, negatif 1 per PQ. Kemudian kat sini adalah X tolak dengan CQ. X tolak CQ. X tolak CQ. Alright. So sini boleh cross multiply lah ya. Cross multiply. So saya dapat dekat sini PQ dan Y tolak dengan C per Q. Okay, so sini samalah dengan negatif. Negatif masih ada PQ saya dah cross multiply. So negatif X tambah dengan CQ. Okay. Susah sikit nak tulis kat bawah tu. Okay, jadi kita pindah ke sebelah sini lah. Okay, pindah. Sekejap. Okay, jadi saya dapat dekat situ nanti bila saya kembangkan dia adalah PQY. Okay, kemudian tolak dengan
Q dah habiskan tolak dengan CP. Okay, tolak dengan CP. And then kat sini samalah dengan negatif X tambah dengan CQ. Okay, so akhirnya kita akan dapat the equation of chord PQ tu adalah tambah X. So sini sama dengan CP tambah dengan CQ. Okay, jadi maksudnya ini adalah equationnya lah. PQY campur X. So sama dengan CP tambah Q. Okay, so kita dah dapatlah equation untuk PQ. Kemudian untuk yang seterusnya tu dia minta kita tunjukkan bahawa normal at R dia akan parallel to PQ. Okay, jadi nak tunjukkan bahawa dia parallel kepada PQ itu, so kita perlu ada adalah gradient of PQ. Jadi kita sekarang nak tunjukkan bahawa gradient of this normal line akan sama dengan gradient of PQ. Okay. Jadi kita dah ada tadi gradient of PQ tu adalah, so MPQ ni kita dah ada, iaitu negatif 1 per PQ. Sekarang cikgu cuba nak mencari apakah gradient untuk normal line itu. Okay. Okay, sekejap ya. Is perpendicular. Okay, yang ini kita dah dapat. Jadi maksudnya kita akan ada garis PQ, and then at the same time kita juga akan ada garis PR. Okay, kita ada garis PR kat sana. Kemudian kita juga ada garis QR. Garis QR. Jadi maksudnya dalam kes ini kita tahu bahawa PR tu dia akan perpendicular to QR. Okay, membawa maksud bahawa kecerunan bagi garis PR ini, bila kita darab dengan kecerunan bagi garis QR, dia akan dapat nilainya adalah negatif 1. Okay? Jadi apakah MPR? Iaitu kecerunan bagi garis PR. Konsep dia akan sama jugalah dengan kita mencari kecerunan bagi garis PQ. Kalau kecerunan bagi garis PQ kita dapat negatif 1 per PQ, so of course kecerunan bagi garis PR ni dia akan jadi negatif 1 per PR lah. Dan at the same time M bagi QR juga, yang ini akan sama dengan negatif 1 per QR. Okay. So since PR is perpendicular to QR, jadi maksudnya MPR, okay, dia bila kita darabkan dengan MQR ni, okay, sifat garis yang berserenjang ni kan. Okay, jadi dia akan hasil darabnya sama dengan negatif 1. Okay, jadi cikgu masukkanlah dekat sini adalah negatif 1 per PR. Okay, kemudian kita darabkan dengan negatif 1 per QR. So this one equal minus 1. Okay, negatif hilang. So dekat sini saya akan dapat 1 per PQR squared. So ini samalah dengan negatif 1. Okay, jadi nanti cikgu cuba cross multiply sekejap. Okey, jadi yang R kuasa 2 ni, so samalah dengan negatif 1 per PQ. Yang ini saya tukar tempat sajalah, cross multiply. Okey, daripada sinilah, daripada maklumat yang kata dua garis itu tadi bersudut tegak ni. Okey, so saya dapat satu maklumat tambahan iaitu bahawa R squared sama dengan negatif 1 per PQ. Okey, sekarang saya nak tengok pula tentang kecerunan garis normal tadi. Okey, katalah ini titik R saya tadi. Saya akan ada satu tangent line macam ini tadilah. Okey, dekat sini adalah saya punya tangent line at R, kecerunan garis tangent, dan dekat sini saya akan dapat satu normal line tadilah yang bersudut tegak di sini. Okey, macam mana kita nak cari gradient of this tangent line? Saya nak cari gradient yang ini supaya daripada sini nanti saya boleh dapat gradient untuk normal. So gradient of tangent line, okay, gradient of tangent line at R. Okay, at R, okay, kita boleh mencari dy dx kan? Nak cari kecerunan garis tangent kita boleh menggunakan dy dx. Ingat tak yang kamu belajar masa form 5 dulu? Okey, dia punya persamaan bagi curve ini dia adalah xy sama dengan c squared kan? Okay, dia persamaannya adalah xy sama dengan c kuasa 2. Jadi kalau nak jadikan y sebagai tajuk, dia adalah c kuasa 2 bahagi dengan x, ataupun y ni adalah c kuasa 2 x
kuasa negatif 1. Okay. So bila saya cari dy dx, saya nak cari kecerunan garis tangent. So saya mencari dy dx pada titik R. Okay. Jadi dekat situ negatif ni boleh bawa ke depan. Anggapkan c squared ini sebagai satu constant, nombor saja. Okay. Jadi yang kat sini jadi x kuasa negatif 2. Okay. Jadi dy dx ni adalah negatif c squared. Yang ini bahagi dengan x kuasa 2. Okay, so at point R, so saya nak mencari kecerunan garis tangent pada titik R ini, maka saya akan dapat nilai dy dx-nya. Saya gantikan c kuasa 2. Okey, x tu kita ambil yang titik R ni lah. Kita ada dekat sini adalah CR kan, c over R. Jadi nilai x squared ini saya masukkan CR kuasa 2. Jadi maksudnya yang dekat sini yang tinggal ni c squared habis. So ini adalah negatif 1 per R squared. Jadi saya dapatlah kecerunan garis tangent. Kecerunan garis tangent pada titik R ialah negatif 1 per R squared. Membawa maksud bahawa gradient of normal line, gradient of normal, yang ini adalah kecerunan garis tangent. Yang ini tadi adalah kecerunan garis tangent. Yang kita dah dapat. So gradient of normal at R ni adalah dia mestilah kalau hasil darab dua-dua ni dia mesti menghasilkan negatif 1 lah, sebab dia perpendicular to each other kan. So kalau kecerunan garis tangent negatif 1 per R squared, kecerunan garis normal mestilah R kuasa 2. Okay. Jadi kita dah tahu daripada sini gradient of normal at R is R kuasa 2. Dan dekat sini kita dapat pula menunjukkan daripada yang ini tadi, PR ni perpendicular to QR itu, yang subtend the right angle at R itu, kita dapati bahawa R squared ni nilainya samalah dengan negatif 1 per PQ. Dan kita tahu bahawa negatif 1 per PQ ini adalah kecerunan bagi garis PQ. Jadi yang ini adalah kecerunan garis normal at R, dan nilai R squared ini pula sama dengan negatif 1 per PQ. So ini adalah gradient of normal. Gradient of normal at R. Manakala yang kat sini pula adalah gradient of PQ. Gradient of chord PQ. Jadi membawa maksud sebabkan nilai ini sama, maka kita boleh membuat kesimpulan bahawa the tangent line at R is parallel to the chord PQ. Samalah sebab nilai kecerunan dia sama. So bila kita nak tunjukkan dia parallel, kita mesti make sure bahawa nilai kecerunan kedua-dua garis itu sama, dan ini sudah ditunjukkan oleh yang inilah. R squared sama dengan negatif 1 per PQ. Yang ini adalah kecerunan garis tangent pada R, dan yang ini pula adalah kecerunan chord PQ. Jadi saya rasa nanti yang example 8 itu pun soalannya hampir sama macam example 7. So you all can try. Nanti cikgu bagi dia punya solution. Cikgu habis snap gambar lah dan bagi solution, dan boleh lengkapkan modul. So selepas ini kamu dah boleh buat latihan yang cikgu bagi semalam 5.6. And then kita dah habis untuk tajuk analytic geometry. So after this we can proceed with the passes questions.